Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sabiha binti Ahmad Zalin. Nombor matrik saya adalah 13 DKA 20F1007. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang isi kandungan yang terdapat dalam slideshow kami. Kami mempunyai 8 isi kandungan, iaitu yang pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah elemen kelestarian, yang ketiga konsep projek, yang keempat adalah skop kerja, yang kelima adalah anggaran kos, yang keenam pelan lantai, yang ketujuh gambar model projek, dan yang terakhir yang ke-8 adalah kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira binti Ahmad Salihin. Nombor matrik saya 13 DKA 20F1082. Saya akan menerangkan pengenalan IBS. Pengenalan IBS adalah singkatan daripada Industri Building System atau bahasa Melayunya Sistem Bangunan Industri. Ia adalah komponen struktur pembinaan utama seperti tiang, rusuk, dinding, lantai, blok, kerangka-kerangka yang disediakan di kilang. Dalam industri pembinaan, komponen ini dikenal sebagai komponen prasiap atau pre-chase. Komponen ini hanya perlu dihantar ke tapak projek untuk dipasang oleh kontraktor IBS yang terlatih. Ia menggantikan teknik proses pembinaan tradisional di mana semua komponen dibuat di tapak kerja. Seterusnya, pengenalan projek. Kumpulan kami membuat mini projek sebuah rumah tumpangan yang berkonsepkan kemodenan. Projek ini menggunakan konsep terkini kerana ia menjadi pilihan masyarakat yang ingin tinggal atau duduk berdekatan dengan kawasan pantai. Kawasan rumah kami juga sering menjadi tempat para pelancong untuk tidak bersusah payah pergi ke destinasi yang diinginkan seperti pantai, dan juga selain pantai, rumah kami juga berdekatan dengan bandar-bandar, jadi lebih mudah untuk mereka berulang-alik untuk menuju ke destinasi yang diinginkan. Selain itu, terdapat beberapa faktor utama yang menarik minat masyarakat di sekitar bandar itu, iaitu sebuah jubin kaca, pemandangan yang cantik, batu bata, dan keluasan rumah yang besar dan selesa, dan juga mempunyai tenaga solar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alman bin Muhammad Syafi'i. Nombor pendaftaran 13 DKA 20F1072. Elemen kelestarian yang kami letakkan dalam projek kami, kami mempunyai kecekapan tenaga elektrik dan sistem solar. Kelebihan kuasa solar adalah sumber tenaga boleh diperbaharui kerana ia daripada cahaya matahari dan berkekalan. Sistem solar juga menggunakan bil elektrik. Tenaga solar mampu memberikan keperluan yang sama seperti mana yang anda mahu dengan menggunakan tenaga elektrik. Jadi, ia akan menggunakan bil anda. Beberapa banyak tenaga yang anda boleh berjimat bergantung kepada saiz sistem solar tersebut dan juga tenaga elektrik atau penggunaan haba. Kos penyelenggaraan untuk sistem solar adalah rendah. Sistem tenaga solar secara umumnya tidak memerlukan banyak penyelenggaraan. Anda hanya perlu memastikannya sentiasa bersih. Jadi, dengan membersihkannya beberapa kali dalam setahun sudah mencukupi. Sistem tenaga solar juga mempunyai pelbagai aplikasi. Tenaga solar boleh digunakan untuk pelbagai tujuan. Boleh menjana elektrik, iaitu fotovoltaik atau haba solar, atau lebih dikenali sebagai solar thermal. Tenaga solar boleh digunakan untuk menghasilkan elektrik di kawasan tanpa akses kepada grid tenaga, untuk menapis air di kawasan dengan bekalan air bersih yang terhad, dan kepada satelit kuasa di ruang angkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizuddin bin Syamsul Bahari. Nombor matrik 13 DKA 20F1102. Selain itu, konsep projek. Projek ini berkonsepkan pembangunan lestari berteraskan konsep hijau, iaitu alam sekitar.
sumber tenaga solar dan tumbuhan hijau, kerana homestay ini bercirikan teknologi binaan mesra alam. Matlamat pembangunan ini sebenarnya untuk mengurangkan kesan keseluruhan persekitaran dan infrastruktur yang dibina ke atas kesihatan manusia dan persekitaran semula jadi. Okey, seterusnya skop kerja. Okey. Yang pertama, kami merancang untuk melaksanakan projek homestay kami dengan berkonsepkan moden dan terkini. Yang kedua, membuat pelan lantai bagi rumah tumpangan ataupun homestay dan membina model. Yang ketiga, bahan-bahan yang digunakan adalah batang aiskrim, cardboard atau kotak yang tidak digunakan dan hot glue gun. Yang seterusnya, membina solar di bahagian atap bumbung bagi menjimatkan kos atau bil elektrik kerana sistem kegunaan elektrik dijana terus oleh sistem solar. Okey, akhir sekali, kami juga telah menambahkan sedikit hiasan seperti pasu bunga bagi membuatkan projek homestay kami kelihatan menarik dan tidak kelihatan kosong. Nama saya Muhammad Aiman Hadi bin Azizah dari Muhammad Anwar. Nombor metrik saya 13 DKA 20F1117. Seterusnya, anggaran kos. Bahan-bahan batang aiskrim. Kurang kami hanya menggunakan 5 paket batang aiskrim dan harga satu paket batang aiskrim ialah RM3. Total untuk batang aiskrim ialah RM15 dan boleh didapatinya di kedai Mr. DIY. Seterusnya, hot glue gun. Hot glue gun kos hanya RM15 dan boleh didapati di kedai Mr. DIY. Seterusnya, kotak. Kotak kumpulan kami hanya mengitar semula saja. Spray warna grey berharga RM10 dan boleh didapatinya di bengkel-bengkel motor atau kedai Mr. DIY. Lidi sate RM3. Kumpulan kami hanya membelinya di kedai Mr. DIY. Atap plastik dan pokok plastik berharga RM1.50 dan boleh didapatinya di kedai Mr. DIY. Okay, berdasarkan slide, ini merupakan plan lantai kami. Lebar bahagian belakang mini projek yang kami buat adalah sepanjang 37 cm. Panjang sisi kanan dan kiri adalah sepanjang 25 cm. Seterusnya, lebar bahagian hadapan mini projek yang kami buat adalah sepanjang 37 cm. Juga sama seperti bahagian belakang projek kami. Yang terakhir adalah bahagian belakang sisi kiri dan kanan garaj, iaitu sepanjang 15 cm. Berdasarkan plan lantai kami ini juga, rumah tumpangan kami mempunyai 2 bilik tidur dan 1 bilik tidur utama. Kami juga mempunyai satu tandas yang agak besar dan luas untuk digunakan dan sesuai untuk semua pengguna. Kami memiliki ruang tamu yang cukup luas dan mampu memuatkan ramai orang bersertakan dengan barang-barang yang cukup lengkap. Seterusnya, berdekatan dengan ruang tamu, kami mempunyai ruang makan dan juga bahagian dapur yang cukup luas dan selesa. Seterusnya, saya pergi kepada gambar model projek yang sudah siap. Yang pertama ialah pandangan hadapan. Kita boleh lihat pandangan hadapan ini terdapat satu pos kereta, satu pintu dan 3 tingkap. Kerana pada bahagian pandangan hadapan ini terdapat 2 bilik bedroom pada kawasan itu. Seterusnya, pandangan atas, kita boleh lihat ada satu solar. Ini melambangkan konsep rumah kami, iaitu menggunakan teknologi hijau. Pandangan belakang hanya ada satu tingkap, iaitu pada bahagian bilik air. Seterusnya, pandangan sisi kanan. Terdapat satu tingkap dan satu pintu. Itu kerana pintu itu di bahagian belakang, iaitu bahagian dapur.
Seterusnya, pandangan sisi kiri. Terdapat 3 tingkap kerana pada bahagian ini ada kawasan bilik tidur, iaitu dua bilik tidur. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya ialah rumah tumpangan yang berkonsepkan rumah hijau ialah idea yang bertanggungjawab dari segi keuangan, kesihatan dan yang paling penting adalah alam sekitar yang perlu diguna pakai oleh lebih ramai orang. Banyak bahan binaan dan sumber tenaga boleh diperbaharui wujud untuk mengurangkan kesan terhadap alam sekitar. Ianya menjadikan produk alam sekitar lebih mudah diakses dan boleh dipercayai. Selain itu, ia juga menggalakkan lebih ramai orang untuk menerima pakai rumah hijau dan semua faedah yang datang bersamanya. Akhir sekali, sesebuah rumah hijau yang baik dan selesa perlu mematuhi semua garis panduan dan kriteria dalam pembinaan hijau yang ditetapkan. Keselesaan dan keselamatan rumah hijau yang baik juga akan mempengaruhi kehidupan seharian penghuninya.